Okey, subhanallah, seterusnya Ustaz Zamri berada di belakang. Ustaz Zamri kita panggil dia Abah. Yang kecil comel tu. Alhamdulillah tu angkat tangan tu. Subhanallah, Abah ni dia tak putus asa lah. Hubungi saya melalui PM, hubungi melalui WhatsApp, hubungi melalui PA. Akhirnya dia datang cari di galeri, datang cari di pejabat. Pujuk suami. Bukan saya tak mahu, bukan saya enggan, subhanallah. Namun alhamdulillah atas usaha keras beliau datang sekian-sekian, akhirnya bertemulah kita pada pagi yang barakah ini. Dan saya sangat muliakan dan saya hormati semua yang hadir di kalangan wanita yang salihah, di kalangan bakal bidadari di syurga. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kehadiran semuanya wanita. Memang khusus untuk wanita ya. Memang khusus, program ini khusus untuk wanita. Jadi alhamdulillah di hadapan saya ni pelbagai peringkat umur. Siapa yang umur sweet 60, bukan 16 ya, 60. Siapa sweet 60? Sweet 60 ke atas, siapa? Masya Allah, 60 tahun ke atas. Masya Allah, nampak macam 30 lebih. Sekali pandang, 2 kali pandang nampak lah tu. Lagipun pakai emas kan, tak pernah nampak. Masya Allah. Jadi sangat hebat. Umur 60 lebih, mungkin ada 70 lebih boleh duduk. Program sampai setengah hari ni sangat hebat lah. Jadi kalau kita nampak mereka semakin menunduk tu, kita faham lah tu. Kalau ke rumah lah ni kan, memang sedap lah ni lolap kan. Lepas daripada tadarus tu memang sedap lolap lah. Subhanallah. Yang 50 tahun ke atas, ada 50 tahun ke atas. Oh pun ramai, Masya Allah. Nampak muda-muda Masya Allah, 50 tahun ke atas. 40 ke atas, okey, angkat tangan. Oh, lagi ramai 50 lebih. Okey, 30 ke atas, saya angkat jugalah. Saya 38. Masya Allah. Dan Abah tu angkat juga 30 lebih. Bukan Abah 20 lebih kau. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada ke yang 20 tahun ke atas? Okey, ada orang muda, Masya Allah. Jadi di kalangan, di hadapan saya ni, saya diberitahu di kalangan kaki tangan awam kan, jabatan-jabatan agensi, kemudian ada hadir di kalangan persatuan, mungkin ada persatuan ibu tunggal, lepas tu di kalangan orang YP kan, yang berpencen, yang bersara. Subhanallah, alhamdulillah. Masa yang ada untuk saya dah semakin suntuk. Sekarang dah 9.30, lebih kurang setengah jam saja. Saya perlu berhenti pukul 10. Saya dimaklumkan nanti pukul 10 kita berhenti minum-minum, makan dulu kan. Okey, pukul 10 akan ada pula slot yang dinanti-nantikan. Saya ni orang sini, duduk sini. Orang pun tak heran mana lah Ustazah ni selalu nampak, selalu dengar dia ceramah. Lepas ni ada Ustazah Asli Mansur dan juga Da'i Idayu. Subhanallah, daripada jauh tu. Walaupun Ustazah Asli memang orang orang mana? Kuala Besar. Bukan Kuala Besar, panggil apa? Pasir Besar. Betul kan? Pasir Besar. Orang Pasir Besar. Daerah Jompol tu lah. Masya Allah, ada wajah-wajah yang selalu ikuti kuliah. Semua ni orang biasa lah ni kan. Dah selalu jumpa ni. Siapa kali pertama jumpa saya cara live? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Oh, ada lagi tak pernah jumpa walaupun sama-sama negeri. Tak apa, alhamdulillah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tarikh yang sangat istimewa Allah takdirkan kita bertemu, iaitu pada tarikh 17 Ramadan, yang mana tarikh ini kita menyambut satu hari kebesaran di dalam Islam, hari nuzul Quran. Malam tadi malam nuzul Quran. Malam disebutkan nuzul ini turunnya Al-Quran. Subhanallah. Bahkan 17 Ramadan ini juga ketika turunnya Al-Quran bukanlah di bulan Ramadan. Okey, dia 17 Ramadan, tapi ketika itu belum lagi disyariatkan Ramadan. Belum lagi disyariatkan ibadah puasa. Subhanallah. Dan kita pun faham penetapan tarikh hijrah bermula selepas peristiwa hijrah. Subhanallah. Manakala pensyariatan bulan Ramadan juga, puasa juga berlaku selepas peristiwa hijrah. Jadi ketika turunnya Al-Quran mula turun ketika umur Nabi 40 tahun.
Ketika umur Nabi 40 tahun. Maksudnya Al-Quran ini turun, yang dinamakan nuzul Al-Quran ini bukanlah berlaku ketika itu bulan Ramadan sebagaimana Ramadan yang disyariatkan dan juga ibadah puasa. Subhanallah, dan dikatakan sebahagian ulama ketika itu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan itu disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr ayat pertama lagi Allah dah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Subhanallah. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Masya Allah. Jadi hari ini adalah hari yang sangat barakah, sangat bersejarah. Walaupun mungkin pada ketika turunnya Al-Quran bukan exactly pada tarikh, sebab masa selalu berubah, tetapi kita ambil pada tarikh 17 Ramadan itu menyambut hari turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran. Peringkat awal Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, ayat 21, 22 surah Al-Buruj, Allah menyebutkan peringkat awal Al-Quran itu dijaga dan dipelihara oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan, jin-jin yang kafir di Lauh Mahfuz. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz. Yang bermaksud sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir. Itu ayat keterangan sebelumnya. Bahkan ia adalah Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi terpelihara dengan sebaik-baiknya di Lauh Mahfuz. Peringkat awal Al-Quran dipelihara oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian Al-Quran diturunkan ke langit bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi secara sekaligus. Kemudian daripada langit bumi secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun. Masya Allah. Okey, saya nak mula dengan sedikit teka-teki, boleh? Siapa boleh jawab terus dapat hadiah. Hadiah yang istimewa, terus dapat. Semua teka-teki ni berkenaan dengan Al-Quran. InsyaAllah saya kira ramai ni. Nak Google pun kalau cepat boleh, tak kisah. Jawapan Google pun tak kisah. Jadi kena ready lah. Hari ni kan tajuk Al-Quran ke WhatsApp kan. Jadi kalau nak WhatsApp mungkin lambat sikit, Google cepat sikit. Ni boleh tak ni? Berada di alam mana ni? Alam dunia ke alam barzah? Belum lagi. Takut berada di alam mimpi lagi ni. Masya Allah. Apa khabar semua? Saya sebenarnya jadi berdoa juga ni. Dah lama saya tak ceramah di dewan ni. Dewan ni dewan yang sangat dicintai. Tiba-tiba kan kalau depan orang jabatan agama dia lain macam sikit saya berdoa. Sebab depan kawan-kawan saya memang sogan. Pandai kan cakap Tenggori walaupun orang Terengganu. Makhraj tu betul tak? Betul kan? Jadilah, betul kan? Ke tak jadi? Ada yang tak setuju. Kira jadilah tu, kesian Kak saya, Kak An, Kak Dan. Subhanallah. Ni saya tahu ni orang Nenggori panggil apa ni? Kopai kan? Orang muda pun tak tahu ni panggil kopai ni. Syirah tahu? Tengok orang Nenggori dia tak tahu. Ni kopai ni. Betul tak orang lama? Kopai ni, beg ni. Kan? Macam ni panggil kopai. Kenapa saya tahu? Sebab dulu Ustazah Fatimah manja. Handbag dia tu kan. Ustazah, Asma ambil kopai rakak tu. Kopai. Rupanya beg ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya beberapa soalan berkaitan dengan Al-Quran. Siapa boleh jawab terus angkat tangan. Subhanallah. Yang pertama, berapakah jumlah surah dalam Al-Quran? Jumlah surah. Subhanallah. Okey, yang depan ni angkat cepat ni. Berapa jumlah? 114. Alhamdulillah, tahniah. Bagi tepukan gemuruh.
Okey, Al-Quran mengandungi 114 surah. Jadi silakan kepada wakil kita Ustazah Najihah berikan hadiah. Datang dengan laju, dengan berlari. Jangan berlari dek, jangan berlari betul. Okey, ni tim-tim kita lah ni. Subhanallah, hadiah yang istimewa adalah merupakan buku 111 soal jawab fiqh Ramadan yang bernilai RM42. Ini adalah buku yang kami terbitkan sendiri, bertungkul lumus menghasilkan 111 fiqh Ramadan. Tetapi peringkat awal, tajuk yang awal-awal tu berkenaan kemuliaan, kelebihan, kehebatan Ramadan. Subhanallah. Okey, jangan bimbang. Soalan seterusnya, berapakah jumlah ayat di dalam Al-Quran? Masya Allah, subhanallah. Okey, kita ambil orang belakang pula. Yang belakang sekali. Okey, boleh bangun. Masya Allah, subhanallah. Berapa puan? Jumlah ayat di dalam Al-Quran. 6,666 ayat. Okey, itu jawapan pertama. Ada jawapan kedua? Okey, subhanallah. Kita bagi peluang pada puan ni. 6,236. Subhanallah. Okey, jawapan ketiga lah puan. Okey. Ya. Buka kejap. 6,666. 666. Sama dengan belakang ya. Okey, puan tadi yang kat depan ni mana? Okey, puan. 6236. Jadi kita ada dua pencanggahan ulama di sini. Kan? Kita tak tahulah ni ijma' yang mana satu. 16236, 16666. Masya-Allah. Dan memang subhanallah di sana ada perbahasan dan perbezaan pendapat berkenaan dengan jumlah ayatul Quran. Tetapi yang paling masyhur dan paling dekat adalah 6236 yang disebutkan oleh puan ni dan puan ni. Okey, Ustazah Najihah, kita bagi hadiah ni kepada empat-empat. Masya-Allah, terpekar gemuruh kepada mereka. Rupanya salah pun boleh juga. Boleh bangun ya, takut Najihah tak perasan. Boleh bangun. Subhanallah. Jadi walaupun kurang tepat, tapi kita tetap bagi hadiah sebab memang nak bagi hadiah. Jadi sampai pukul 10 sempat tak kita kita teka-teki je sampai semua orang dapat hadiah? Masya Allah, subhanallah. Ini buku yang sangat istimewa, dibuat dengan air mata, air keringat yang bukan sedikit. Kami berkampung berminggu-minggu dengan tim penyelidikan, dengan pihak luar dan sebagainya untuk menghasilkan satu buku yang full color, sangat indah dan beri jawapan yang detail. Masya Allah. Subhanallah, ambil gambar. Boleh-boleh kan nak ambil buku tu kan? Alhamdulillah, subhanallah. Okeylah, soalan last. Nanti ada soalan lagi. Bismillah, soalan yang terakhir bagi pusingan ini. Surah apakah surah yang pertama dan ayat apa, dan tolong bacakan. Tolong bacakan sekali. Wahyu yang pertama. Bukan penuh. Okey, subhanallah, sila. Masya Allah. Puan, kita jemput naik sini, boleh naik ya? Okey. Boleh langkah kan puan? Okey, sebutkan wahyu yang pertama, ayat, ia bukan surah yang penuh, dan jika ingat bacakan. Masya Allah. Silakan Ustazah. Tiba-tiba jadi Ustazah. Okey. Betul? Iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Subhanallah, subhanallah. Takbir. Allahu akbar. Tepukan gemuruh. Masya Allah. Jadi Ustazah Najihah sampaikan juga hadiah. Nama puan siapa? Puan Hanisa, Ustazah ni. Patutlah dia dapat. Okey. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustazah Hanisa. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jika betul kita ni cintakan Al-Quran,
jika betul kita cintakan Al-Quran, kita mesti tahu tentang biografi Al-Quran. Kita mesti tahu tentang perihal Al-Quran. Banyak lagi maklumat-maklumat berkenaan dengan Al-Quran. Kita sendiri sebenarnya ingat tak ingat, buat tak endah, rasa tak penting. Sebab daripada kita kenal, kita mula jatuh cinta dengan Al-Quran. Daripada kita jatuh cinta, kita akan bersahabat dengan Al-Quran. Dan Al-Quranlah satu-satunya teman yang paling setia setelah kita mati, sebagaimana sabda Nabi SAW. Kan, apabila sesuatu jenazah yang dibawa ke kubur, Nabi kata, maka akan pergilah, akan tinggalkanlah 3 perkara, dan hanya yang kekal bersamanya satu saja. Nabi bersabda akan mengiringinya. Nabi kata akan mengiringinya 3 perkara, tapi 2 akan pulang, 1 je yang kekal. Yang mengiringinya, yang pertama adalah keluarga, yang kedua hartanya, keduanya akan meninggalkannya. Tetapi yang ketiga itu amal solehnya, yang akan kekal menemaninya sampai akhir. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafi'an li ashabi, pemberi syafaat kepada pembacanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, pada bulan Ramadan ini memang mungkin kita juga nak baca buku-buku yang lain. Mungkin kita juga nak baca banyak ni info-info dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp ni ada apa dalam WhatsApp? Sampai dapur tak berasap ni. Kadang-kadang sibuk ber-WhatsApp ni kan. Tapi saya kira bukan masalah kita WhatsApp saja. Yang lebih bermasalah Facebook, Instagram, media sosial tu. WhatsApp termasuklah. Dulu WhatsApp tak ada update status WhatsApp. Sekarang dah lama juga ada update status WhatsApp. Duduk leka pula tengok status WhatsApp. Dulu kita hanya kalau mesej baru kita tahu perkembangan. Sekarang dah ada macam-macam dah melalui WhatsApp. Sebab Facebook dah beli WhatsApp. WhatsApp tu kan, dulu WhatsApp ni milik syarikat lain lah. Sebab itu kita boleh tengok sekarang WhatsApp by Facebook. Jadi mereka upgrade banyak dah tentang WhatsApp ni. Masya Allah. Ramai di kalangan kita leka dengan WhatsApp sampai 1 jam, 2 jam. Sebab apa? Sebab ada gosip panas, sebab luah perasaan, sebab mengadu itu ini. Kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik, bentuk grup WhatsApp khas untuk bercakap pasal seorang adik-beradik tu. Kadang tak puas hati dengan mak ayah, anak-anak pula buat grup WhatsApp dia. Kadang tak puas hati sekian-sekianlah dengan kawan-kawan, dengan jiran dan sebagainya. Kadang dalam grup WhatsApp jiran ada pula grup kecil dalam jiran tu, yang sekepala, yang tak sekepala yang tu. Bila tak puas hati dengan tu komen, masuk dalam grup kecil ni bincang, kau kena backup aku, kau kena ni. Contoh lah ya, macam ada pengalaman kan. Tak, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cabaran media sosial ini menjadi satu fitnah akhir zaman yang sangat berat. Fitnah akhir zaman yang paling berat bagi umat akhir zaman. Kita lah umat akhir zaman, tiada umat lagi selepas ini. Semua kiamat-kiamat kecil dah keluar. Kita sedang diambang tanda-tanda kiamat yang utama, kiamat yang besar. Dan ada satu buku yang saya menulis bersama dengan pensyarah UIA, iaitu dosa-dosa akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, menurut hadis-hadis Nabi yang sahih dan sebagainya. Dan salah satu dalam satu hadis Nabi menyebutkan tanda-tanda kiamat, alat menulis semakin maju, semakin banyak dan semakin maju. Dan dikatakan antara yang dimasukkan alat menulis tersebut adalah media sosial. Kita tulis saat ini boleh dibaca ribuan, bahkan jutaan, boleh tersebar dengan cepat. Kalau dulu kita tulis buku, nak tersebar tu sangat lambat. Kalau kita tulis surat, mungkin seminggu baru sampai surat kita. Hari ini dalam waktu 1 saat saja kita menulis sampai terus mesejnya. Kalau dulu nak marah macam mana pun tulis surat, mungkin bila surat tu sampai dah tak marah dah. Hari ni kalau nak marah, masa tu juga boleh lepaskan kemarahan. Tak puas hati, masa tu juga boleh lepaskan. Manusia tidak ada simpan-simpan lagi dah. Kalau nak komen, tak puas hati, nak caci, nak maki, boleh tulis masa tu juga. Kalau dulu nak mengumpat makan masa,
Pergi dulu keluar siap-siap, lepas tu bagi salam, kalau ada-adalah, jumpa petang-petang. Sekarang kalau nak mengumpat, nak buka aib manusia, tak perlu. Tekan je satu saat, dah boleh kita mengumpat. Tak perlu susah payah. Walaupun dalam keadaan kita tu pakai kain telekung ke, dalam keadaan yang elok ke, menutup aurat ke, dalam keadaan yang nampak suci, bersih. Kan? Contohlah kita berada dalam majlis ni kan, nampak elok semua tutup aurat lemah lembut. Tapi kadang-kadang tu sempat lagi berwhatsapp tu, sambung cerita semalam tu. Wallahu alam, na'udzubillah min zalik. Nak katanya, dosa akhir zaman ini begitu mudah. Begitu juga dengan pahala akhir zaman ini juga sangat mudah. Nak sebarkan kebaikan melalui media sosial. Nak dapat ilmu begitu mudah zaman sekarang. Nak mendengar kuliah melalui online begitu mudah. Tetapi semudah itu nak dapat pahala, nak buat kebaikan, jauh lebih mudah nak buat dosa. Hari ini kita boleh lihat dosa media sosial untuk mengajak kebencian, untuk mengajak menyebarkan kebencian sesama manusia jauh lebih mudah, lebih cepat berbanding mengajak kasih sayang. Perasan atau tidak? Manusia hari ini kita lihat, mungkin tuan-puan sekian, muslimat sekian yang tak terlibat. Kalau tak terlibat, alhamdulillah. Kalau terlibat, jagalah. Sama-sama menjaga tangan yang kita nak tulis, sama-sama jaga hati kita. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang pukul berapa ni? Tinggal 10 minit lagi. Oh, anjatkan. Okey, subhanallah. Jadi pihak Rusia kata Ustazah boleh lanjutkan sampai pukul 1 tengah hari katanya. Kenapa macam tak redha je? Boleh tak sampai 1 tengah hari? Alhamdulillah. Tapi saya balik dululah ya. Masya Allah. Sampai 10.30. Lebih kurang ada 30 minit lagi. InsyaAllah boleh ya bersama dengan saya. Mungkin panel tu akan sampai lebih kurang dalam 10.30 lah. Kalau ustazah dah sampai, bagi tahulah 2 orang ustazah tu dah sampai ya. Mungkin simpan dulu dalam bilik kan, bilik tetamu ke, masya-Allah. Jadi okey lah tu, ngam-ngam lah tu 1 jam. Saya start lebih kurang dalam 9.30 tadi, kita habis 10.30. Subhanallah, nanti kita buka juga soal jawab. Soal jawab ni walaupun MC kita Ustazah Nurul Nadiah mungkin dia tak buka, saya terus buka je apa-apa soalan yang kita nak bincangkan, masya-Allah. Okey, saya mula dulu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Berapa perkara yang kita nak tanam pada diri kita. Berapa perkara yang kita nak tanam, dan saya nak sambung sebagaimana yang Al-Fadil Ustaz Ketua Penolong Pengarah sebutkan tadi. Kan Ustaz menyebutkan tentang mata wang. Kalau kita pergi Indonesia, mata wang Malaysia tak laku, betul kan? Kita kena tukar mata wang Indonesia. Walaupun sebelah negara saja. Samalah pergi Thailand tak perlu naik kapal terbang pun. Kita kena lalu border je, kita kena tukar terus mata wang. Memang tak laku. Bila kita masuk ke alam barzah, mata wang yang kita gunakan adalah pahala. Itu saja mata wang yang digunakan, iaitu pahala. Yang itu saja laku bila kita berada di alam barzah. Pahala dan juga amal soleh. Dan mata wang ini bila kita berpindah ke alam, daripada alam barzah ke alam mahsyar, masa inilah mata wang ini sangat bernilai tinggi. Yang mana boleh jadi ketika itu ada orang yang menuntut daripada kita, dan ketika itu pembayarannya adalah mata wang pahala. Sekiranya kita ngumpat ketika dunia ini 1000 orang kita pernah ngumpat. Saya Ustazah ngumpat benda botol. Benda botol. Bukan benda salah, memang dia tu layak diumpet. Contoh kan. Kenapa dia layak? Dan dia buat perangai macam tu. Dia tunjuk pula kat media sosial. Memang dia minta diumpat. Salah dia yang buat hal. Kalau tak ada, cik nak bercakap pasal dia. Goram perangai elok sangat gini-gini. Tuan-puan sekalian, itulah ujian bagi kita. Takkan ngumpat tu saja-saja. Kita nak ngumpet siapa? Tak ada apa ni, tak ada siapa ni. Tak ada cerita ni Kalau gitu ngantuk ni. Kalau borak tak ada cakap pasal orang, ngantuk. Kalau borak cakap pasal binatang, ngantuk.
Kalau cakap pasal benda botol, ngantuk. Benda botol yang elok ngantuk. Contoh kalau bercakap lah kan, dia nak cerita sikit ni, cerita apa pasal imam kita, kenapa dia bangun awal 4:30, lepas tu dia 4:30 dia dah datang dah masjid. Lepas tu kenapa dia buat apa awal-awal? Dia solat sunat, lepas tu dia solat tahajud, lepas tu dia ngomel-ngomel, dia hampa-hampa sejadah. Lepas tu apa nak cerita apa sebenarnya tu lah. Kalau yang tu tak payah cerita, tak apa. Cerita botol ni tak menarik tuan-tuan puan sekalian. Cerita elok ni tak adalah beria kita nak dengar. Tapi cerita seimam dah kenapa dia datang awal, lepas tu dia berpakat, yang tu pun datang awal juga, yang perempuan tu ada cerita macam tu baru sedap. Rupanya patutlah dia jumpa dekat masjid masa tak ada orang. Astaghfirullah, masa ngumpat tu kan, astaghfirullah, la ilaha illallah, lagi-lagi apa lagi, subhanallah. Contohlah bercakap pasal buruk manusia, memang sedap, tak ada yang ngantuk. Jaranglah masa ngumpat buruk orang tersengguk-sengguk. Yang tersengguk jadi sogar, jadi sedaplah mata tu orang. Kalau sakit lutut pun lupa, boleh berdiri sejam tu cakap pasal orang. Dah lama ni, tak apa, sambung. Kena sodahkan, nak ambil iktibar. Kan, ayat nak ambil iktibar. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu ngompet payah, sekarang mudah. Tak perlu keluar dalam rumah je, lepas Sadaqallahul Azim tutup Al-Quran, buka WhatsApp. Baru lepas ngaji tu, bolehlah cerita. Ni nak cerita sikit pasal apa? Pasal ketua tadarus kita tu Gorang benar, dia dah cakap tak payah sejadah. Kan, jadah dah banyak, boleh telekong Ustazah Asma tu Contohlah, dia kepala apa ni kan, dah marah tu. Dia tu dah lama dan tak setuju. Dia bukan nak cakap pasal tu saja. Rupanya benda yang tak puas hati dia, keluarlah benda-benda buruk, aib. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Pernah satu ketika, ini kisah benar tuan-puan dimati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam satu perang, dalam perjalanan, biasalah berhenti dulu, berehat dan sebagainya. Kemudian sahabat Nabi ni, saya tak ingat nama siapa, tapi ini riwayat yang sahih. Sahabat Nabi ni tuan-puan dimati Allah sekalian, alhamdulillah, makasih yang hadir di live. Ada lebih kurang 4,000 campur Instagram, 4,000, dalam dewan yang ada 40,000 kan. Ya, yang kita tak nampak, mudah-mudahan para malaikat ada bersama dengan kita. Masya Allah. Kemudian ada seorang sahabat ni, dia sedang, bila dah sampai dia tidur kan, bila sampai dia terlelap, dia dah pasang-pasang kemah, dia terlelap. Kemudian ada dua orang sahabat ni dalam kemah bercakap tentang sahabat yang tidur ni. Bukan cakap benda yang teruk sangat, cuma cakap dia ni kuat tidur, macam tu lah. Dia ni sikit-sikit tidur, ayat lebih kurang macam tu. Belum apa-apa dah tidur, macam tu lah masa dia tidur. Kemudian bila sahabat yang tidur ni bangun, lalu dua orang sahabat yang bercakap tentang sahabat yang tidur ni tadi berkata kepada sahabat yang tidur, kamu dah bangun, eloklah tu, pergilah jumpa Rasulullah, ke khemah Rasulullah untuk meminta makanan untuk kita sama-sama makan. Meminta daging, macam tu lah, minta daging untuk kita makan. Khemah kan berbeza. Jadi sahabat ni pun pergilah ke khemah Rasulullah, meminta bekalan makanan. Lalu apa jawapan Rasulullah ketika itu? Rasulullah berkata kepada sahabat ini, katakanlah kepada dua orang sahabatmu yang menyuruh kamu datang untuk mengambil daging, bahawa mereka telah pun memakan daging tadi. Mereka telah pun makan daging tadi. Kemudian sahabat ni dengan terpinga-pinga, tak faham, tak tahu cerita apa, pergilah balik kepada sahabat yang berdua tadi. Wahai sahabatku, Rasulullah menyampaikan pesan supaya menyampaikan kepada kamu bahawa kamu telah makan daging tadi. Dua orang sahabat ni berkata, tidak, kami belum makan apa-apa. Katakan kepada Rasulullah, kami belum makan apa-apa. Kemudian sahabat ni pergi balik, bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka belum makan apa-apa. Lepas tu Rasulullah suruh ulang lagi sekali, katakan kepada mereka bahawa mereka telah pun makan daging sebentar tadi. Sahabat ni pergilah cakap balik. Akhirnya dua orang sahabat ini, bila dua kalilah Nabi ulang, pergi berjumpa dengan Rasulullah.
Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan? Bahawasanya kami telah makan daging, sesungguhnya kami belum makan apa-apa. Bukankah sebentar tadi kamu telah melakukan ghibah terhadap saudaramu yang sedang tidur? Subhanallah. Bagaimana Nabi tahu? Sudah tentu malaikat ada mengkhabarkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasul kata, sesungguhnya ghibah itu kamu berkata di belakang saudaramu tentang hal yang saudara kamu tidak suka. Kalau saudara kamu tahu, saudara kamu tidak suka, maka umpama kamu memakan daging mentah hidup-hidup. Makan daging mentah. Tuan-puan sekalian, sekarang kalau kita hidang daging mentah yang berdarah kat depan ni, kita minta makan. Lepas sembelih, belum basuh lagi yang berdarah daging mentah tu, sanggup tak nak makan? Makan, sanggup tak? Tak. Hanya busuk, kotor. Itulah ibaratnya ketika kita mengumpat ghibah tentang saudara Islam kita, tentang aib dia, keburukan dia. Walaupun puncanya daripada dia, memang dialah yang buat perangai dan sebagainya. Umpama kita mulut kita sedang berdarah, kita sedang makan bangkai yang busuk, daging hidup-hidup. Na'udzubillahi min zalik. Tapi itu alam ghaib, tak nampak. Kalau Allah perlihatkan kita sedang ghibah, ketika kita sedang mengumpat, ketika kita sedang mengeji, menghina, mulut kita terus berbau busuk, hanyir, keluar darah, sudah tentu kita akan stop saat itu juga. Tapi ini berkaitan dengan iman. Sejauh mana kita beriman dengan hadis Nabi. Kamu bercakap keburukan seseorang tentang saudaramu seperti kamu makan daging mentah hidup-hidup. Na'udzubillahi min zalik. Dan kenapa saya kaitkan dengan perkara ini, dengan ghibah ini? Ini adalah dosa media sosial yang dilakukan secara terbuka dan besar-besaran. Dan banyak page media sosial yang bertanggungjawab. Dia up cerita-cerita yang menimbulkan kemarahan netizen. Lalu kita dalam keadaan tidak boleh mengawal amarah, kita pun masuk sama, baca sama, seronok sama. Gembira pula bila ada saudara kita dimaki hamun. Gembira. Na'udzubillahi min zalik. Hari ini kita bukan tunggu orang bukan Islam menjatuhkan umat Islam. Kita tengok permusuhan, kebencian sesama umat Islam sangat dahsyat. Bila saya tengok di page Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita, betapa banyak maki hamun hari ini. Walaupun Menteri Agama kita berkongsi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, tetapi tetap di ruang komen itu adanya komen-komen daripada umat Islam dalam bentuk hinaan, cacian, makian, kejian, sumpah seranah dan sebagainya. Hari ini ulama dicaci, dimaki, dihina. Ini benar-benar fitnah yang sangat dahsyat akhir zaman. Kalau bukan umat Islam yang mempertahankan institusi agama, kalau bukan Islam, umat Islam yang mempertahankan para alim ulama, dan semudahnya umat Islam hari ini mengatakan ulama ini ulama yang sesat, ulama ulama-ulama yang dikatakan menunggang agama. Na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan yang mata Allah sekalian, hadis Nabi yang sahih yang menyebutkan berkaitan dengan perkataan keji dengan puasa, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak berkehendakkan seseorang itu meninggalkan makan dan minum. Allah tidak berkehendakkan mereka yang berkata keji meninggalkan makan dan minum. Ini hadis yang jelas mengatakan bahawasanya, sebagai ulama mengatakan, orang yang berpuasa tapi masih lagi berkata keji, berkata kotor, berkata hina, bercakap perkara-perkara yang haram, semua itu haram. Ghibah haram, adu domba haram. Adu domba, tuan-puan sekalian, banyak page-page, banyak influencer, minta maaf, banyaklah penerbit tak tunggu influencer lah, menulis sesuatu untuk adu domba. Di bawah itu mulalah bergaduh, begini-begini, adu domba. Semua itu haram, subhanallah. Dan Nabi menyebutkan dalam satu an-namimah finnar, pengadu domba ini di dalam neraka. Dosa an-namimah ni, mengadu domba sesama umat Islam ni, dosa yang sangat besar, dosa yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Dan sebahagian ulama mengatakan daripada hadis Nabi tersebut, yang mana Nabi kata Allah tidak berkehendakkan seseorang itu meninggalkan makan minum, maksudnya Allah tak pandang puasa orang yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji. Allah tak pandang. Puasanya sah, tetapi kemungkinan besar dia tidak mendapat apa-apa bahagian pahala puasa.
Puasa sah, tetapi telah gugur pahala puasanya. Yang saya lucu, yang agak kelakar tuan-puan sekalian, kadang dia nak ngumpat ni dalam WhatsApp ni. Kan dia nak ngumpat. Tunggulah lepas berbuka, sekarang tengah puasa ni. Tengah berbuka nanti aku sambung cerita. Takut batal pahala puasa. Kita boleh tengok komen-komen dekat FB tu. Kalau ada cerita yang panas, lepas tu komen kat bawah tu, nanti aku datang balik, aku tengah puasa. Tunggu Ustaz, nanti tunggu berbuka je aku mari balik. Aku nak maki ni tapi tahan dulu. Dan bila kita tengok malam, ramailah datang maki balik. Dah lepas dah puasa bolehlah aku maki. Lepas tu dia maki-maki, barulah puas hati. Baru logo dia kata, baru lega. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Bukan ketika berpuasa sahaja kita kena menahan perkataan keji. Bukan bila malam dah buka puasa tu, dah boleh dah nak marah. Allahu Akbar. Ramadan adalah satu pakej yang lengkap daripada malam pertama Ramadan sehinggalah petang berakhirnya Ramadan. Pakej lengkap. Sebab itu saum puasa ini bukan hanya bermaksud menahan lapar dan dahaga, tapi menahan juga mata daripada melihat maksiat, menahan juga lidah daripada perkataan keji, menahan telinga daripada mendengar perbuatan-perbuatan yang keji. Ini erti kata puasa yang khusus puasa orang-orang yang sangat tinggi nilainya. Bukan dia menahan lapar dan dahaga saja. Dia menahan daripada seluruh anggota badan daripada melakukan maksiat. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, baiklah, kita buat aktiviti sikit boleh? Sebab saya tak tanya pun ada yang faham. Okey, bangun kejap, kita bangun sekejap. Masya Allah, tak apa Ustazah tak bangun. Tapi boleh pusingkan. Okey, kita bangun sekejap. Masya Allah, subhanallah. Lawa-lawa bidadari syurga ni. Insya Allah bakal bidadari. Subhanallah. Okey, sebab SOP kan jarak-jarak. Kalau dulu belum ada COVID, kita urut sama-sama, kita tolong-menolong. Masya Allah. Okey, jadi sekarang ni ada tangan, semua ada tangan. Boleh letak tangan ke depan. Betul, ke depan. Tapak tangan tu ke bawah. Jangan pegang apa-apa. Kalau ada handbag sayang tu, dia takut tu kan handbag dia tu. Okey, cincin tak apa. Okey, letak ke depan. Subhanallah. Okey, buka tutup. Buka tutup. Kita suruh buka tutup je. Sambil zikir boleh? Okey, wahai disnin salasa. Buat ya. Okey, ada yang dia ni ke atas tu dia boleh juga nak gerak-gerak pun boleh. Sambil gerak-gerak lah. Sambil gerak-gerak pun boleh. Buatlah apa pun asih sambil kita zikir ya. Gerak-gerakkan tangan. Okey, nak buka tutup pun boleh, nak gerak macam mana kan. Subhanallah sambil zikir. Subhanallah walhamdulillah. Kuat-kuat. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Jangan duduk lagi. Sekarang tangan tu pegang bahu masing-masing. Bahu masing-masing. Jumpa tak bahu? Kesian kan nak harap dekat orang rumah, dia tak urut-urut sendiri. Urut sikit bahu, urut sendiri belakang leher tu, urut belakang leher kita tu. Kan longoh kan? Lenguh. Ustazah cakap je lah kan, standard. Lenguh. Lenguh tu urut, bawah telinga urut. Subhanallah, urut bahu, sayang diri sendiri. Subhanallah. Okey, lepas tu kan ambil jari ni, jari telunjuk dengan ibu jari, letak kat tengah-tengah tu kan, tengah-tengah tu. Lepas tu tolak ke topi. Tolak. Subhanallah. Ada koning tak? Jumpa tak koning masing-masing? Masya Allah, kita tolak. Subhanallah. Okey, sekarang ni dua-dua tangan letak kat dua-dua pipi.
Okey, letak kat dia dua pipi. Okey, ikut saya ya. Semua kena letak. Semua kena letak. Letak kat dia dua pipi, lepas tu ikut saya. Okey. Alah, comel-comel. Kena sebut. Okey. Sebab ada yang senyum je. Okey, pegang, lepas tu macam buat pusing-pusing macam tu. Alah, comel-comel. Okey, ikut lagi tau. Jangan lepas. Alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Engkau ciptakan aku begitu comel, begitu indah, begitu sempurna. Akan ku jaga sebaiknya. Sekarang peluk diri sendiri, peluk diri sendiri. Ya Allah, aku sayang diriku. Takkan ku biarkan diriku ini berlama dalam kesedihan. Akan ku jadikan Al-Quran sebagai penawar hatiku. Zikir kepadamu penghibur jiwaku. Ya Allah, aku sayang diriku. Akan ku pastikan diriku ini akan masuk ke syurgamu. Aku akan berjuang, ya Allah. Sabar dengan ujianmu. Berdamai dengan takdirmu. Akan ku pelihara diriku daripada neraka-Mu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau ciptakan aku sebagai wanita. Aku suka sangat jadi perempuan. Lembut, penyayang, pemaaf, penyantun, perasan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, namun ya Allah, kami mudah kalah dengan hawa nafsu kami. Ingin dilihat cantik, menarik, tertarik, kebabung. Oh, subhanallah. Bantu kami ya Allah untuk menjadi wanita salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah, umpama Khadijah, Fatimah, Aisyah. Ya Allah, bantu kami untuk menjaga aurat kami, melabuhkan tudung menutup dada, memakai pakaian yang longgar walau di mana kami berada. Kami tidak bersolek berlebihan, ngam-ngam je. Ya Allah, bantu kami jaga pergaulan, tidak melampaui batasan. Bantu kami jadi isteri yang baik, lemah lembut, sabar dengan suami, ibu yang baik, yang boleh jadi contoh pada anak-anak kami. Ya Allah, syukur kepadamu di atas segala nikmat. Sebagai bukti kami membalas cintamu, kami akan jaga diri kami, yang akhirnya kami akan bertemu denganmu di syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sila duduk. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kita jarang peluk diri kita, kita duk peluk orang lain, betul kan? Kita jarang puji diri sendiri, duk puji orang lain. Alah comelnya, alah comel budak ni.
Pernah tak kita tengok cermin puji diri sendiri? Mungkin pernah lah kan. Wih, lawa juga aku kan, puji diri sendiri dalam hati. Tapi subhanallah, bukan memuji diri bermaksud nak meninggi diri. Tetapi apapun rupa kita, tuan-puan sekalian, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan seindah-indah kejadian. Kitalah ciptaan Allah yang terbaik dan terindah. Masya Allah. Baiklah, sekarang kita ada masa 15 minit je lagi. Masya Allah. Saya nak bacakan 2 hadis Nabi SAW berkenaan dengan tajuk kita, WhatsApp ataupun Al-Quran. WhatsApp tu kita tolak tepi, memang tak boleh dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi kalaulah ditanya, Ustazah, saya suka baca buku, saya suka baca penulisan di FB, saya baca tazkirah. Jadi mana lebih utama ni Ustazah, nak baca Quran ke nak baca buku-buku ilmiah? Jawapannya very clear, crystal clear. Kita kata kan, jelas bulan Ramadan adalah bulan yang kita utamakan, fokus, lebihkan Al-Quran. Bukan kata tak boleh nak baca langsung tazkirah, tetapi jangan disebabkan kita baca bahan bacaan yang lain mengurangkan waktu kita dengan Al-Quran. Dan ini bulannya kita nak memperbanyakkan mata wang pahala. Yang mana kita tahu mata wang pahala yang paling banyak kita hasilkan adalah di bulan Ramadan. Yang kita sebut tadi tu, mata wang yang akan digunakan di mahsyar adalah mata wang pahala saja. Jika kita ngumpat orang itu, orang ini sekian-sekian, nak pergi jumpa dia minta maaf, tak tahulah nak jumpa macam mana nak cari. Kan? Contoh dulu Datuk Seri Najib kan, dia kata ramai orang yang jumpa dia minta maaf sebab banyak mengumpat katanya. Pernah saya baca dia punya status lah. Dia kata kalau jumpa tu, dia status ke apa ke, maksud orang minta maaf, saya baca komen-komen di bawah. Yang dulu haters dia, lepas tu dah jadi follower pula. Lepas tu fan pula. Minta maaf dulu, masa dulu saya banyak ngumpat. Datuk Seri, maafkan saya ya. Ramailah pula buat pengakuan, ngumpat. Masya Allah. Itu boleh buat pengakuan, yang tak boleh nak buat pengakuan, nak minta maaf. Di situ memang ulama ada bincang. Kita sendiri, orang yang kita umpat, kita pun dah lupa kan. Contoh masa kawan-kawan sekolah menengah, masa tu kita dah balik, kita ada ngumpat kawan-kawan kan. Kita dah tak ingat, tak tahu dah kita ngumpat apa. Tapi yang for sure-nya, kita memang ada ngumpat orang masa sekolah menengah dulu. Ada ngumpat cikgu pun ada kan, mengata cikgu, ngumpat cikgu macam bagus sangat kan. Ngumpat kawan ni, mengumpat pengawas, tak suka pengawas tu ngumpat gini-gini. Dan kita nak jejak balik, kita dah lupa dah. Masuk universiti, maksudnya hari ini yang kita bimbang nak hisap ni, nak muhasabah ni, dosa ribah ini tak tahu berapa ribu orang dah yang kita mengumpat. Dan kita pun tak tahu sempat jumpa tak dan nak minta maaf ke tidak. Walaupun ulama kita kata wajib berdepan dan minta maaf, itu sebahagian. Ada yang sebahagian kata kalaulah dengan meminta maaf itu mengeruhkan keadaan, putus hubungan, takkanlah kita nak mengaku dekat suami contohnya. Kita ngumpat dia dengan anak kita. Bang, tadi anak telefon, lepas tu tengumpat awak anak. Awak ngumpat apa? Kan semalam awak biarkan plekat atas lantai tu Saya cerita kat anak supaya tak ikut panggil awak. Pasal awak tak basuh pinggan. Agak-agak suami marah tak? Marahlah. Takkan kita jawab, alah bukan orang lain, anak sendiri ikut. Aib. Jatuh maruah. Ramai mana wanita isteri dia rasa tak rasa kurang sikit berdosa ngumpat suami dengan anak-anak, bukan orang lain, anak sendiri. Tapi aib tetap aib. Maruah tetap maruah, walaupun dengan darah daging, walaupun dengan orang yang terdekat, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Dan kalau kita mengaku kan keruh pula, tak pasal-pasal. Baru suami ni bercadang nak beli golang, kan tak jadi pula. Kan tak jadi pula kan bila dah dengar tu. Suami ni orang lelaki jarang cakap buruk tentang mak dia tu kepada anak isteri tu. Bukan orang perempuan kat sini lah, kat jauh kan, kat Afrika ke kan. Kesian pula orang Afrika jadi mangsa. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tak tahu berapa banyak orang akan menuntut kita di mahsyar. Tapi saya yakin dan jamin tak ada daripada kalangan kita ini yang jamin dirinya tak akan dituntut. Siapa yang jamin? Ustazah, saya rasa saya tak akan dituntut oleh sesiapa sebab saya rasa saya tak pernah buat dosa dengan orang. Saya rasa saya tak pernah menyakiti orang, tak pernah buat apa-apa, tak pernah cakap buruk. Adakah manusia yang berani berkata begitu?
Siapa yang jamin kita tak akan dituntut di padang mahsyar kelak? Jadi ketika dituntut, yang laku adalah mata wang pahala. Pahala kita akan berpindah. Dan mata wang pahala ini paling banyak dikumpulkan adalah ketika di bulan Ramadan. Bayangkan di bulan Ramadan ini, dalam surah Al-Qadr, kan Allah bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Bayangkan ayat yang kedua surah Al-Qadr, Allah tanya kita semula, tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Contohlah kalau saya bagi tahu tuan-puan sekalian, hari ini jemput datang buka puasa dekat rumah saya. Siapa pernah datang rumah saya? Ada. Oh, subhanallah, jemaah ni kan. Rumah saya Taman Guru tu je. Dalam Taman Guru, Taman Sri Siantan, ada rumah teres tu kan. Dalam Taman Sri Siantan ada ni jemaah pernah datang. Saya kata jemput ya buka puasa kat rumah saya. Contoh je ni, jangan datang semua-semua ya. Masya Allah. Saya nak hidang wahyu, daging wahyu, saya cakap. Lepas tu tuan-puan tak ada respon. Okey Ustazah boleh. Lepas tu saya ni macam tak tahu ni kelebihan wahyu ni. Mungkin saya akan tanya balik, tahukah kamu apa itu daging wahyu? Bukan bermaksud saya tidak tahu, tapi cara saya bertanya tu nak bagi tahu daging wahyu ni luar biasa. Daging wahyu ni daging lembu, tapi harga lembu tu seekor RM50,000, RM40,000 seekor, RM30,000 seekor. Sekeping besar ni sebab orang pernah belanja saya tu yang saya tak tergamak tu kan. Sekeping ni harga dia RM300, nipis ni RM300 nak makan. Setiap kali potong tu kan RM10 ni, RM20. Ya Allah, tak tergamak, rasa mahal sangat. Kita ni tak reti orang ajak kita kan, lepas tu orang order, kita tak tengok harga, nak makan tu rasa macam aduh tak berbaloi pula nak jadi najis daging ni kan. Masya Allah, bila Allah bertanya, Allah kata sesungguhnya apakah itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah pun menyebutkan khairun min alfi syahr, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Saya nak tanya muslimat sekalian, ibu-ibu, para wanita sekalian, ada tak di kalangan kita yang mampu melakukan ibadah satu hari penuh tanpa henti? Bangun tidur kan, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, mungkin tasbih pun dia solat, lepas tu solat sahur, kemudian solat sunat sebelum subuh, lepas tu solat subuh, lepas tu dia ngaji sampailah waktu syuruk, solat sunat syuruk pula, isyraq. Lepas tu solat sunat duha pula, buat sampai 12 rakaat. Lepas tu buat pula solat sunat, tasbih lagi sampai zuhur, baca Quran, zikir tak berhenti. Lepas tu zuhur solat, sambung sampai ke malam. Sehari sebelum dia dah standby semua dah, lipat kain, basuh kain semua dah, sebab dia kata hari ni bang saya nak saya penuh ibadah tanpa henti. Saya nak tanya, mampu tak satu hari je? Takkan mampu tuan-puan sekalian, mesti setengah jam pun Ustazah, makcik dah lentuk dah. Zikir, kita akan timbul rasa boring, rasa ngantuk, rasa penat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang pada malam Lailatul Qadar dia melakukan ibadah pada malam tersebut, dia umpama melakukan ibadah tanpa henti selama 83 tahun 4 bulan. Non-stop, tanpa henti tuan-puan dimati Allah sekalian. Umat terdahulu umur dia 300 tahun, 400 tahun, sekian-sekian. Berlaku ketika zaman umat Nabi Musa alaihi salam. Ada ketika itu seorang umat Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa tentang anaknya yang masih muda tapi dah meninggal dunia. Mengadu dia kepada Nabi Musa alaihi salam bahawasanya anak dia muda lagi dah meninggal. Anak dia umur lebih kurang 300 lebih. Muda tak umur 300 lebih? Sedar tak ni saya sebut 300 ni? Saya ulang lagi sekali ya. Sepatutnya macam gelak sikit macam tu lah kan. Dia mengadu tentang anak dia muda lagi dah meninggal, umur 300 lebih. Kita memang tak ada orang yang boleh capai 300 lebih, 100 lebih ngam-ngam gitu je. Tapi nak kata umur umat ketika itu 300 tu muda. Lalu Nabi Musa AS berkata, ketahuilah olehmu bahawasanya akan sampai suatu zaman umat yang terakhir umurnya sekitar 60-70 saja. Lepas itu yang wanita ini yang mengadu ni kata, ya Allah, pendeknya kalau aku hidup pada zaman tersebut, aku akan melakukan ibadah tanpa henti
Sebab pendek sangat umur tu, pendek sangat waktu untuk mengumpul pahala. Terlalu pendek nak dibandingkan umat terdahulu. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya umat yang akhir itu dikurniakan Allah 1 bulan, dikurniakan Allah kelebihan pahalanya bila mereka lakukan berganda-ganda. Bahkan bila kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, boleh menyamai dan boleh melebihi umat terdahulu yang melakukan ibadah 500 tahun, 400 tahun, 300 tahun. Tetapi kerana kita tidak benar-benar menghayati dan memahami dan mengerti nilai Ramadan, dan kita menyanyiakan setiap hari yang berlalu di bulan Ramadan, tuan-puan, satu hari yang berlalu di bulan Ramadan, ia sangat banyak. Kalau kita kata sebulan tu tak banyak, 1 tahun tu baru banyak. Tetapi setiap saat yang berlalu di bulan Ramadan, ia mewakili jumlah yang banyak, jumlah pahala yang banyak, jumlah doa yang barakah yang banyak, jumlah bergandanya, semua ibadah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai penutup, mungkin penceramah dah sampai, saya ingin bacakan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hayati pada pagi ini. Yang pertama, saya baca, sahabat-sahabat ikut boleh? Okey, sebelum itu, sebelum saya habis, kami nak mengedarkan buku ini. Nanti tuan-puan tengok kalau tidak berkenan, kalau berminat, sambil-sambil saya bercakap diedarkan secara tenang, nanti pulangkan balik. Macam baju juga, dah belek baru berkenan. Jadi buku pun sama, kena belek. Ini adalah, buku ini antaranya ikhtiar kami untuk jana pendapatan untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal. InsyaAllah kalau dah belek, tuan-puan akan jatuh hati. Boleh tengok bab-bab awal berkenaan kemuliaan, kelebihan, hadis-hadis yang sahih, dan bagaimana kita nak jadikan Ramadan kita first class dan sebagainya. Okey, saya baca, sahabat-sahabat muslimat ikut ya. Kita ambil barakah membaca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Dalam hadis ini, hadis Hasan riwayat Ahmad menyebutkan 2 ibadah yang akan memberi syafaat kepada kita, yang boleh membantu dan menolong kita di hari tiada pertolongan melainkan pertolongan Allah. Seorang isteri yang sangat mencintai suami tak akan membantu suaminya walaupun seorang suami minta daripada isteri, yang bagilah 1 pahala istighfar awak 1. Walaupun masa itu dilihat banyak pahala si isteri tak akan mampu, tak akan bagi walaupun 1 pahala istighfar. Datang pula si anak, ibu, umi, mama, berilah 1 pahala solat mama kepada saya, tolonglah mama. Si ibu juga tak akan beri kepada anak. Si anak juga tak akan menolong si ibu walaupun dengan 1 zikir pun tak akan beri. Adakah kerana kita kedekut? Adakah kerana kita pentingkan diri? Itu adalah saatnya hari penuh ketakutan, sehingga kan para nabi juga menolak apabila diminta pertolongan oleh kaumnya. Dalam sebuah hadis Nabi menggambarkan suasana pada mahsyar yang sangat dahsyat. Seorang hamba, seorang umat meminta pertolongan daripada nabi-nabi mereka, kecuali umat Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sekalian Nabi, bila umat mereka meminta pertolongan, lalu mereka menyebutkan nafsi, nafsi biadih, diriku pada tangannya. Para Nabi juga berkata, nasib aku pun boleh tentu hari ini diriku juga di tangan Allah. Dan para Nabi menyebutkan,
Aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Suasana yang sangat menakutkan. Gambaran api neraka di hadapan. Neraka menjulang-julang mengeluarkan bau yang sangat hajar kemanasan. Sejauh 500 tahun perjalanan, bahang panas api neraka sudah terasa. Semua ketakutan. Syurga di balik neraka yang belum lagi lihat perlu menempuh neraka siratal mustaqim. Kalau berjaya tempuh tidak tergelincir pada neraka, baru boleh pergi ke syurga. Ketika itu barulah kita memahami betapa besarnya nilai puasa kita saat ini. Betapa besarnya nilai Al-Quran. Ketika saat kita mendengar Nabi sebut Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Sebab Nabi sangat cintakan kita. Nabi nak kita selamat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat kelak, wahai umatku. Syafi'an li ashabi. Pemberi syafaat akan bantu kamu. Dalam hadis ini Nabi sebut secara jelas, sesungguhnya puasa dan juga Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkata kepada Allah, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan, minum dan nafsu syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, membantunya ya Allah. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, membantunya ya Allah. Beliau melanjutkan sabdanya, maka mereka berdua, yakni puasa dan juga Al-Quran, akhirnya memberi syafaat kepadanya. Subhanallah. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang puasa berkata, aku menahannya daripada makan dan minum juga nafsu syahwatnya. Subhanallah. Berkata keji adalah nafsu. Mengumpat orang adalah nafsu. Melihat perkara yang kotor adalah nafsu. Semalam dalam satu portal saya tengok daripada sumber yang sahih, iaitu daripada portal pornografi peringkat Asia. Malaysia, negara Asia tertinggi capaian pornografi. Malaysia, negara tertinggi Asia. Lawan Asia siapa? Indonesia, Thailand, siapa lagi? Singapura. Asia besar, China. Malaysia adalah, China bukan Asia. China Asia tak? Asia kan? Malaysia capaian tertinggi Asia kepada video pornografi, video-video lucah. Bila saya dapat data tu, saya tanya balik, ini sumber daripada mana? Memang dapati daripada sumber-sumber yang sahih, hasil daripada web-web porno tu sendiri. Mereka boleh kesat. Bayangkan, dan ini masih lagi berlangsung walaupun di dalam bulan Ramadan. Sebab itu puasa yang diterima oleh Allah bukan menahan lapar dan dahaga saja. Menahan lidah daripada perkataan keji, menulis yang keji, menahan mata, menahan telinga. Bila mata kita nampak aib manusia, kita kalihkan pandangan, elakkan daripada bercakap. Sebab kita bimbang puasa kita sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, kamil sa'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak dapat apa-apa daripada bahagian puasanya illal ju' wal atash. Lapar dan dahaga je dia dapat. Pahala tak dapat, ganjaran syurga tak dapat, bebas api neraka juga tak dapat. Subhanallah. Dan hadis yang terakhir ni saya baca sebab masa sudah habis. Saya terus baca terjemahan. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan datang kepadamu pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada ashabi, sahabat Al-Quran. Kalau sehari kita baca 2 muka surat Al-Quran, adakah layak kita digelar sahabat Al-Quran? Tak. Sehari kalau kita kumpul-kumpul masa kita dengan telefon, pagi, petang, campur-campur, mungkin 4 jam tak kurang, mungkin 3 jam tak kurang. Campur-campur tolak lah, sekejap letak, sekejap tengok, sambung balik. Mungkin 3-4 jam kita habiskan masa dan mungkin lebih. Adakah masa kita dengan Al-Quran boleh capai 3 jam, 4 jam sehari? Jadi kita sebenarnya sahabat Al-Quran ataupun sahabat telefon. Mungkin kita kata, Ustazah, saya sibuk dengan ceramah, saya buat telefon bukan mengarut. Alhamdulillah. Tetapi jangan sebab kita banyak luangkan masa ceramah dengan melalui telefon, mengurangkan masa kita dengan Al-Quran. Maksud saya bukan salah. Bukan kata kita kena kurangkan tu, tetapi jangan mengurangkan waktu kita dengan Al-Quran ini. Bulan Al-Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memang kena lebihkan peruntukan masa dengan Al-Quran.
Subhanallah, sambung lagi. Nabi sebut, bacalah Az-Zahrawan iaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Kerana keduanya nanti pada hari kiamat seakan-akan awan atau cahaya matahari, ataupun seperti burung yang berbulu yang terbang mengelilingi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya membacanya ada berkat dan meninggalkannya adalah penyesalan. Tukang sihir tidak akan mampu menandinginya. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, Nabi sebut di dalam hadis ini, keduanya nanti datang pada hari kiamat seakan-akan awan atau cahaya matahari, atau seperti burung yang terbang mengelilingi pembacanya. Bila di mahsyar kelak, ada manusia yang akan berada di bawah kumpulan burung yang akan menaunginya, dan dia berada di bawah cahaya yang terang umpama matahari. Dia mendapat naungan Allah dengan bacaan Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ada para doktor yang sebut, ustazah kami frontliner memang sibuk, tak sempat nak baca Quran yang banyak, lagi-lagi dalam musim Covid sekian-sekian. Jadi apakah surah yang kami perlu hadam dan khatam di bulan Ramadan ini? Lalu kita sebutkan beberapa surah yang memang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, mempunyai kelebihan-kelebihan yang khusus. Saya kata kalau tak sempat khatam Al-Quran 30 juzuk, khatam surah Al-Baqarah dengan terjemahan dan surah Al-Imran. Mudah-mudahan ibadah tersebut, bacaan tersebut akan menaungi umpama sekawan burung yang akan menaungi kita di mahsyar kelak, melindungi kita. Ini hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya adalah dua surah ini. Dan siapa yang suka baca Al-Baqarah dan kerap baca Al-Baqarah, ada saya jumpa seorang wanita yang hebat, setiap hari mesti habis Al-Baqarah. Dia jumpa saya di dalam masa tu dalam perjalanan, berhenti dekat RNR. Kalau saya sebut ni mungkin orang kenal nama ustazah ni. Dia sebutkan saya, dia kata, ustazah saya sakit, walaupun saya penceramah tak tengok MC dah ada. Inilah dia. Dia kata, ustazah saya pun sakit, kena sihir. Diuji Allah macam-macam. Ustazah lagi teruk ustazah. Ustazah lagi ramai orang nak jatuhkan, nak buat ustazah sakit. Ustazah tolong beramal Al-Baqarah setiap hari. Saya kata setiap hari? Ya. Ustazah saya juga beramal Al-Baqarah setiap hari, mesti khatam, mesti habiskan. Kalau kita betul beriman kepada Allah, Al-Baqarah ini akan datang menaungi kita ustazah di mahsyar kelak umpama seperti sekawan burung. Kalau benar-benar kita beriman adanya kiamat, adanya suasana yang sangat menakutkan. Subhanallah, saya sampai hari ini tak mampu lagi nak setiap hari habis Al-Baqarah, tak mampu. Tapi saya tanya di balik, ustazah dapat? Alhamdulillah, saya beramal Al-Baqarah setiap hari ustazah. Subhanallah, hati kita tenang, kita kuat, dilindungi Allah, urusan kita sebab semuanya dipermudahkan Allah. Dan insya-Allah kita mati juga dengan Al-Quran ustazah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekian ceramah daripada saya, perkongsian ilmu untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan boleh mencetuskan rasa nekat untuk jadi ahli Al-Quran. Kau tak mampu nak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, bacalah surah-surah yang mana ada fadilat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Subhanallah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf kepada penganjur terlebih-lebih kurang dalam 5 minit. Terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jemput sahabat-sahabat ni kan semua daripada Nogori. Datanglah singgah ke galeri Ustazah Asma. Situ ada Maiden kan, kona kan Maiden tu. Belakang sekali yang direct dengan DIY tu ada galeri Ustazah Asma. Jemputlah, datang. Sekarang ada tawaran sehingga 40%. Ada baju raya, ada makanan sunnah, ada macam-macam lah, ada telekon dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar kami dalam menjana ekonomi untuk kelangsungan kerja amal, kerja dakwah yang dilakukan bawah NGO kami Sahabat Amal Care. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Nurul Nadia, Masya Allah. Tadi tu kan saya sebut, inilah dia Ustazah yang saya banyak belajar dulu ketika di bahagian halal. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sayang semua untuk kita menamatkan sesi bersama UAH.